Sepanjang sejarah, terdapat segelintir manusia yang mana sumbangan mereka kepada sains dianggap luar biasa dan tidak dapat dilupakan. Antara beberapa nama terkenal dalam bidang aeronautik ialah seperti Leonardo da Vinci, Zeppelin, Wright, Alcock, Lindbergh dan ramai lagi. Namun, terdapat juga nama-nama besar dalam bidang ini yang telah hampir dilupakan walaupun jasa mereka benar-benar luar biasa. Antaranya ialah ilmuwan Islam yang juga merupakan seorang saintis, sejarawan, penyair, pencipta dan perintis penerbangan, iaitu Abbas Ibn Firnas. Ramai yang terkejut apabila lelaki ini ialah manusia pertama yang berjaya terbang menggunakan jentera yang lebih berat daripada udara selama kira-kira 10 minit. Apa yang lebih menakjubkan ialah dia melakukannya 1000 tahun sebelum Wright bersaudara, secara tepatnya pada tahun 875. Jadi, siapakah sebenarnya Abbas Ibn Firnas ini? Beliau dilahirkan pada tahun 810 Masihi sebagai Abu Al-Qasim Abbas Ibn Firnas di kota Ronda di wilayah Malaga, Spanyol. Tidak banyak yang dapat diketahui tentang zaman kanak-kanaknya, melainkan bahawa dia memperolehi pendidikan yang luas dalam pelbagai bidang. Dia memperolehi pendidikannya itu di Cordoba, di mana pada waktu itu merupakan bandar paling kaya dan paling berpengaruh di Andalusia. Dia begitu menonjol sebagai seorang saintis, pencipta, ahli falsafah, ahli kimia dan ahli astrologi. Kerana kehebatannya dalam pelbagai bidang ilmu itu, Abbas Ibn Firnas telah dikenali sebagai Hakim Al-Andalus, iaitu cendekiawan Andalusia. Ketika berada di Cordoba, beliau telah membangunkan aspek-aspek pengetahuannya yang memberikan sumbangan besar kepada kemajuan sains dan seni di zaman pemerintahan Sultan Abdul Rahman II dan Sultan Muhammad I. Beliau telah memperkenalkan kepada dunia barat dengan teknik untuk mengukir batu kristal dan mengembangkan prosedur kimia untuk menghasilkan kristal dari beberapa mineral yang berbeza. Selain itu, beliau telah membina jam anaforik, satu mekanisme kompleks yang menggunakan air sebagai enjin cecair. Dia juga telah membangunkan sfera gelang atau sfera armilla yang pertama di Eropah. Peranti zaman silam yang terdiri daripada beberapa gelang logam yang mewakili khatulistiwa samawi, eliptik dan bulatan sfera samawi yang lain untuk melakukan pengiraan dan pengamatan astronomi. Antara contoh kehebatannya dalam bidang astronomi ialah beliau membina planetarium yang teratur secara mekanikal di kediamannya di Cordoba yang mewakili cakrawala. Dalam bidang penerbangan pula, Abbas Ibn Firnas adalah rujukan luar biasa sebagai seorang pelopor penggunaan payung terjun dan juga sebagai orang pertama yang berjaya mereka bentuk, membina dan menguji jentera yang boleh bertahan ketika melakukan penerbangan. Beliau melakukan semua ini 600 tahun sebelum Leonardo da Vinci mengembangkan rekaan mesin terbangnya dan lebih daripada 1000 tahun sebelum Wright bersaudara melakukan penerbangan solo mereka yang terkenal. Percubaan pertama yang dilakukannya ialah pada tahun 852 apabila beliau melompat dari menara Masjid Cordoba menggunakan kanvas sebagai payung terjun. Percubaan sedemikian tidak pernah dilakukan sebelum ini, walaupun hasilnya Abbas Ibn Firnas mendarat dengan kasar dan mengalami kecederaan patah beberapa tulang. Ia menunjukkan kaedah itu boleh berfungsi. Kemudian pada tahun 875, beliau telah menghasilkan sebuah peluncur yang diperbuat daripada kayu dan sutera dan dilengkapi hiasan bulu daripada beberapa jenis burung yang berbeza. Beliau kemudian mencuba peluncurnya dengan terjun dari Bukit La Arruzafa.
Abbas Ibn Firnas begitu yakin dengan ciptaannya sehingga dia menjemput ratusan orang untuk menyaksikan acara itu. Percobaannya itu membuahkan hasil apabila beliau berjaya terbang menggunakan arus udara selama antara 2 hingga 10 minit. Walaupun mengalami pendaratan yang sukar, beliau terselamat dan menjadi manusia pertama berjaya terbang menggunakan jentera. Walaupun diambil kira rekod terpendek penerbangan yang dilakukan Abbas Ibn Firnas, ia adalah jauh lebih baik dalam bentuk masa dan jarak yang dicapai oleh Wright bersaudara pada tahun 1903. Kini, nama Abbas Ibn Firnas banyak disemadikan di kebanyakan lapangan terbang, jambatan, bukit, taman, jalan dan pertubuhan sains terutamanya negara-negara Arab. Namun, namanya pasti dikenang sampai bila-bila apabila salah satu kawah di bulan juga dinamakan sempena namanya.